Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan keizinannya kita dapat bersama-sama pada hari ini sempena Hari Malaysia 2021. Pertamanya, saya ingin ucap terima kasih kepada Tuan Haji Nicholas Sylvester, Pengurusi Biro Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Parti Pejuang Tanah Air, kerana menjemput saya untuk memberi sedikit ucapan sempena sambutan Hari Malaysia. Bagi saya, jemputan ini memperlihat bahawa hubungan di antara penduduk Semenanjung dengan penduduk Sabah dan Sarawak tidak akan terputus kerana ia berkait antara individu, rakan sekerja sama ada di dalam sektor awam atau swasta, teman sekolah dan universiti, rakan seperjuangan di dalam badan-badan bukan kerajaan dan juga di dalam gerakan-gerakan siasat atau parti-parti politik. Yang lebih erat pastinya hubungan yang terbentuk melalui perkahwinan dan setelah sekian lama, dan pastinya keluarga yang terbina telah tidak dapat lagi diasingkan oleh lautan yang membahagikan Semenanjung Tanah Melayu dengan Sabah dan Sarawak. Kerana itu, apabila timbul suara-suara yang menyeru ke arah semangat kekitaan seperti Sabah for Sabahan atau Sarawak for Sarawakian, saya merasa ia sangat sumbang di dalam konteks negara pada masa kini. Saya yakin di kalangan mereka yang membuat seruan itu sudah pasti mereka mempunyai ahli keluarga, teman dan rakan seperjuangan orang Semenanjung. Jika seruan mereka itu terlaksana, ia akan membawa kesan yang besar kepada hubungan yang telah terbina setelah sekian lama. Tuan-tuan dan puan, walaupun saya percaya bahawa hubungan penduduk dari 3 wilayah, Persekutuan Tanah Melayu dan negeri-negeri Borneo iaitu Sabah dan Sarawak, telah bertambah erat sejak pembentukan Malaysia 58 tahun yang lalu. Saya juga amat sedar wujud rasa tidak puas hati di kalangan penduduk Sabah dan Sarawak. Ramai yang berpendapat bahawa MA63 telah terpesong dari asasnya di mana Sabah dan Sarawak tidak diiktiraf atau diberi status yang sama dengan Persekutuan Tanah Melayu. Ini kerana dengan terbentuknya Malaysia yang secara langsung mengganti Persekutuan Tanah Melayu telah meletak Sabah dan Sarawak sebagai negeri-negeri lain di dalam Malaysia dan bukannya sebagai equal partners kepada Persekutuan Tanah Melayu bersesuaian dengan semangat dan prinsip yang digariskan oleh MA63. Saya menerima pendapat ini tanpa sebarang kecurigaan atau without prejudice. Dan kerana itu semasa saya menjadi Perdana Menteri selepas pilihan raya 2018, usaha untuk membuat pindaan perlembagaan untuk mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai wilayah-wilayah yang sama taraf dengan Persekutuan Tanah Melayu. Malangnya, apabila pindaan ini dibentangkan di Parlimen pada tahun 2019, ia tidak mendapat sokongan 2/3 dan pindaan itu tidak berlaku kerana terdapat perkara-perkara teknikal
yang tidak menepati apa yang dikehendaki. Setelah itu, Kerajaan Pakatan Harapan telah dijatuhkan oleh satu pengkhianatan dalaman, dan setelah itu pandemik COVID-19 telah berleluasa dan kerajaan ketika itu pula telah mengisytiharkan darurat untuk mengekalkan kekuasaan. Mengikut kefahaman saya, jika pindahan itu dibentang, ia akan dapat dengan jelas memperlihat bahawa perjanjian Malaysia 1963 itu adalah perjanjian di antara negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu, iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu, serta negeri-negeri Borneo, Sabah dan Sarawak. Ini bermakna bahawa perjanjian Malaysia adalah di antara Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan ini meletakkan ketiga-tiga wilayah ini setaraf. Saya berharap pindahan ini dapat disegerakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah melalui pelbagai pengalaman bersama di dalam tempoh kewujudan bersama kita selama 58 tahun. Banyak keperitan dan kesukaran yang telah kita lalui. Tidak kurang juga kegembiraan dan kejayaan yang kita capai. Pada ketika ini, tumpuan kita terarah sepenuhnya kepada mengatasi pandemik COVID-19 dan mencari jalan keluar dari kemelut ekonomi yang begitu mencengkam. Tetapi kita juga perlu sedar bahawa kesemua masalah ini hanya akan dapat diatasi jika kepimpinan negara ikhlas dan mampu menumpu perhatian kepada mencari penyelesaian. Kita dari Parti Pejuang mengambil sikap berkecuali di dalam percaturan politik negara di antara kerajaan dan pembangkang. Kita mahu kekal menjadi blok bebas yang akan menentang sebarang usaha untuk melanjutkan perlakuan kleptokrasi dan rasuah oleh kerajaan. Ini kerana mereka yang melakukan kleptokrasi dan rasuah sebelum ini masih berada di dalam blok kerajaan dan kelihatan agak berkuasa untuk menentukan siapa yang harus menjadi Perdana Menteri ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah melalui zaman gelap sebelum pilihan raya 2018. Negara dipacu oleh kleptokrat dan pencurian harta rakyat serta rasuah yang berleluasa diketahui oleh seluruh dunia. Malangnya, ketika tindakan undang-undang diambil di serata dunia terhadap rakyat mereka yang terlibat dengan kleptokrat dari negara kita, ramai pemimpin di Malaysia ketika itu, termasuk dari Sabah dan Sarawak, yang mengambil sikap berkecuali, dan ada juga yang tampil mempertahankan kleptokrat ini. Saya bersama rakan-rakan ketika itu merasa tidak boleh mendiam diri dan membiarkan negara dirosakkan oleh mereka telah bangun menentang. Alhamdulillah, usaha itu dengan sokongan majoriti rakyat telah berjaya menjatuhkan mereka. Malangnya, beberapa orang rakan yang bersama menentang kleptokrasi telah berubah sikap apabila mendapati jika mereka berupaya mendapatkan sokongan dari kleptokrat tersebut, mereka akan menjadi Perdana Menteri dan mengambil alih kepimpinan negara. Tanpa rasa bersalah ataupun malu,
mereka khianati kita. Dan hari ini kita menjadi saksi bagaimana mereka dijatuhkan dengan pengkhianatan oleh kleptokrat itu sendiri. Kerana pengkhianatan dan sikap tamak mereka, Parti Pejuang ini dilahir, dan hari ini kita bersyukur kerana dapat bersama dengan saudara kita di Sabah dan Sarawak untuk bersama-sama meneruskan perjuangan yang masih belum selesai. Asas perjuangan kita menentang rasuah, kleptokrasi dan salah guna kuasa tidak akan kita abaikan kerana kita sedar negara kita akan hancur jika gejala ini tidak kita bendung. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selagi kita tidak undur dari asas ini, perjuangan kita ini satu perjuangan yang murni. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.